Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dalam suratul Sad. Suratul Sad, tafsir dalam Safwatut Tafasir, ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur 'abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Kamu sebutlah, wahai Muhammad, tentang hamba kami, iaitu Nabi Daud alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang bersyukur, yang bersabar di atas ujian, dan zal aidi, yang mempunyai kekuatan dalam agama, kekuatan pada badan. Sebab itu Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dia bahagikan hari dalam seminggu 3, iaitu satu adalah untuk badan, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab Zabur, dan yang keduanya adalah dia berpuasa kerana ada mempunyai kekuatan badan. Puasa Nabi Daud, puasa yang terbaik, satu hari berpuasa, satu hari berbuka, satu hari tak berpuasa, selang sehari puasa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dan dia berjaga separuh daripada malam. Dan yang kedua, dia akan bahagikan hari dia dalam seminggu. Yang keduanya adalah untuk urusan kepimpinan, sebab dia raja. Dan yang ketiganya adalah urusan al-qada, dipanggil perbicaraan, nak menyatakan sebagai hakim. Innahu awwab. Nabi Daud alaihi salatu wassalam antara orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwab ada ar-raja' ila Allah, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hayyan mengatakan, perkataan orang musyrikin, dia nak al-istighfaf bid-din, nak merendahkan urusan agama. Itu antara kehendak orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk bersabar di atas cacian ataupun perilaku daripada orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kisah. Yang pertama beberapa kisah Nabi, dan bermula dengan kisah Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi Sulaiman, dan juga Nabi Ayub, dan selain daripada mereka. Apa yang disebutkan, apa yang datang kepada mereka dengan pelbagai ujian, mereka bersabar sehingga Allah Ta'ala beri jalan keluar kepada mereka. Jadilah kesudahannya adalah sebaik-baik kesudahan. Seperti itulah kamu, wahai Muhammad, kamu bersabar dahulu atas segala ujian yang menimpa kamu, dan sekiranya kamu bersabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesudahan kamu adalah sebaik-baik kesudahan. Ayat berikutnya, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashiyyi wal isyraq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tundukkan bukit bukau kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam, iaitu bukit bukau bertasbih bersama Nabi Daud pada waktu petang dan juga pagi. Tasbih bukit ini maksudnya segi hakikatnya dia bertasbih. Itu mukjizat Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Seperti mana firman Allah Ta'ala, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. Surah Saba ayat 10. Wahai bukit, kamu bertasbihlah bersama Nabi Daud. Wahai burung, bertasbihlah bersama Nabi Daud. Wat-tayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Kami tundukkan kepada Nabi Daud burung, grup burung, mereka juga bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Setiap daripada bukit, burung, mereka ini cukup taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih dan juga taqdis, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana burung sedang berterbangan, dia sedang bertasbih di udara, tiba-tiba dia dengar bacaan Nabi Daud alaihissalam, bacaan Nabi Daud, bacaan kitab Zabur, maka dia terus berhentikan di udara, dia berhenti penerbangannya di udara dan bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Seperti itu juga bukit bukau yang tersergam indah, yang kukuh,
dia juga akan bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kullun lahu awwab, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Allah Taala kuatkan kerajaan Nabi Daud alaihi salatu wassalam, memberi perkukuhkan dengan kehaibatan dan juga pertolongan banyaknya tentera daripada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Wa atainahul hikmah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud iaitu al-hikmah, iaitu an-nubuwah, kenabian, dan juga kefahaman dan juga tepat dalam keputusan. Wa faslal khitab, dan juga perkataan yang jelas yang mana dapat memahami orang yang berbicara dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Imam Mujahid menyatakan isabatul qada, maksud faslal khitab iaitu tepat dalam perbicaraan. Orang yang salah, Nabi Daud kata salah. Orang yang betul, benar, Nabi Daud mengatakan benar. Imam Al-Qurtubi menyatakan faslal khitab al-bayanul fasil, iaitu penerangan yang jelas dalam menerangkan kebenaran dan juga kebatilan. Ulama tafsir menyatakan kerajaan Nabi Daud alaihi salatu wassalam adalah kerajaan yang kuat, yang aziz, yang perkasa. Dia memimpin dengan hikmah kebijaksanaan dan juga dengan tegas, bijak dan tegas. Dan dia memutuskan dengan pandangan yang dia tidak taradud, tidak berbelah bahagi, dengan menggunakan kebijaksanaan dan juga kekuatan yang ada pada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Itulah dia ghayatul kamal, kemuncak kesempurnaan dalam menjatuhkan hukum dan juga dalam dalam bidang sultan, iaitu kepimpinan. Wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab. Ini dipanggil istisham litta'jib. Nak tak aku cerita satu perkara yang sungguh mengagumkan, iaitu telah datang kepada kamu satu cerita yang mengagumkan, iaitu cerita orang yang sedang berbalah. Id tasawwaru fil mihrab, ketika mana mereka id tasawwaru fil mihrab, itasawwaru al-mihrab, tidak ada fi, itasawwaru al-mihrab, ketika mana mereka panjat mihrab. Maknanya, wahai Muhammad, nak tak aku cerita kepada kamu perkhabaran satu jamaah, yang satu grup yang sedang bertengkar, yang mana mereka ini memanjat pagar Nabi Daud alaihi salatu wassalam, tempat Nabi Daud sedang berada untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari tersebut Nabi Daud bukanlah hari perbicaraan, Nabi Daud menjadi hakim, tidak. Pada hari tersebut Nabi Daud akan sibukkan diri dengan beribadat dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh dakhalu ala Dawud fafazi'a minhum, ketika mana mereka masuk berjumpa dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam, pada ketika itu mereka panjat daripada atas pagar, mereka panjat. Nabi Daud rasa takut dan terkejut. Ulama tafsir menyatakan takut dan terkejut Nabi Daud alaihi salatu wassalam kepada mereka kerana mereka masuk yang pertama tanpa keizinan Nabi Daud, tanpa keizinan daripada penjaga security Nabi Daud. Kemudian yang keduanya, mereka masuk bukan mengikut pintu, mereka panjat pagar. Kalau mengikut pintu mungkin itu tak apa takut, sebab dia ikut laluan yang benar. Kemudian yang ketiganya, Nabi Daud berasa takut kerana pada waktu tersebut adalah waktu dia khususkan hari beribadat kepada Allah, bukanlah waktu tersebut waktu untuk dibicarakan sesuatu kes. Qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tushtita wahdina ila sawa'is sirata. Mereka berkata, janganlah kamu takut wahai Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dua orang yang berbalah ini, sebahagian kami
Jangan kamu takut kerana sebahagian kami telah menzalimi sebahagian yang lain. Fahkum bainana, kami jumpa kamu ni supaya kamu putuskan di antara kami siapakah yang benar, siapakah yang salah. Wala tushtit, hukumlah dengan adil sesama kami, wahai Daud alaihi salatu wassalam, jangan kamu melakukan kezaliman dalam menjatuhkan hukuman. Wahdina ila sawa'is sirat, bimbing kami kepada jalan yang benar, tunjukkan kami jalan yang jelas, jalan yang sebenar-benarnya. Pada ayat yang berikutnya, inna hadha akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Sesungguhnya saudaraku ini dia memiliki 99 ekor kambing, bagi aku ada seekor kambing je. Ini permulaan cerita dua orang yang berbalah tadi. Apa dia? Seorangnya kata kawan aku ini dia memiliki 99 ekor kambing. Aku ini ada seekor kambing saja. Okey? Iaitu kambing biri-biri, kambing betina. Faqala akfilniha, maka lelaki yang ada 99 ekor kambing tadi dia kata apa? Akfilniha, berilah milik kepada aku yang seekor kambing tu. Maka jadikanlah seekor kambing tersebut di bawah jagaan aku jaga semua, jadi aku mempunyai 100 ekor kambing. Wa azzani fil khitab, apa maksud wa azzani fil khitab? Maknanya dia telah menang dalam perbicaraan. Dalam perbicaraan dia telah menang. Okey. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Nabi Daud telah berkata kepadanya, sesungguhnya dia telah melakukan kepada kamu, dia telah melakukan kezaliman kepada kamu dengan cara meminta satu perkara, meminta seekor kambing kamu, minta daripada kamu untuk sempurnakan bilangannya 100. Sesungguhnya kebanyakan di kalangan al-khulata, rakan share kongsi ni, kebanyakan di kalangan syuraka, orang yang kongsi sekali ni, sebahagian mereka akan buat zalim kepada sebahagian yang lain. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum ma hum, melainkan orang yang beriman beramal soleh, yang mana mereka tidak akan menzalimi orang lain, menzalimi orang yang sedikit, bilangan yang sedikit. Wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Maka Nabi Daud telah meyakini, telah yakin bahawasanya Allah Ta'ala nak uji dia dengan peristiwa ini dan nak mengujinya dengan kebijaksanaannya. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfara rabbahu. Nabi Daud minta ampun kepada Allah, wa kharra raki'an, maka Nabi Daud tersungkur rukuk. Rukuk di sini maksudnya sujud. Wa anab, dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepada Allah. Penyesalan apa yang telah dilakukan, dia cuai sebelum daripada ini. Abu Hayyan menyatakan, iaitu ulama tafsir menyebutkan mengenai kisah ini beberapa perkara yang tak sesuai dengan pangkat kenabian. Ada yang menceritakan satu perkara yang menjatuhkan maruah seorang nabi,
Di antaranya apa dia? Kita lihat sebahagian ulama tafsir mereka telah terjatuh dalam kesalahan, kesalahan yang teruk ketika mereka menukilkan sebahagian pandangan-pandangan yang waham, pandangan-pandangan yang lemah sangat dalam tafsiran mereka, kerana berpegang apa yang disebutkan oleh ahlul kitab tanpa tahqiq, tanpa rujuk ataupun refer kembali kepada saluran ataupun sumber yang benar. Tidak boleh berpegang dengan pendapat yang tidak sahih sanadnya, kerana ia di antara kisah-kisah Israiliyat yang yang dinafikan daripada akidah Islamiyah, kerana akidah Islamiyah menyatakan ismatul anbiya, nabi-nabi ni maksum. Bila cerita tentang ahlul kitab, kadang-kadang cerita yang merendahkan nabi. Di antara kebatilan-kebatilan cerita yang dimasukkan secara diam-diam dipanggil al-abatil al-madsusah, dongengan yang dicuri masuk dalam syariat. Apa yang diriwayatkan mengenai dengan cintanya Nabi Daud kepada seorang wanita, iaitu wanita kepada seorang panglima perang. Jadi kesimpulannya Nabi Daud alaihissalam, dia nak berjalan di atas sutah, di atas bumbung rumah dia, maka dia melihat seorang perempuan yang sungguh cantik. Maka pada ketika itu dia telah jatuh cinta kepada seorang wanita tersebut. Wanita itu pula adalah salah isteri kepada salah seorang daripada Quwaduh, iaitu ketua-ketua perang. Salah seorang daripada isteri ketua perang adalah wanita tersebut. Nama dia Uraya. Kemudian Nabi Daud pun bagaimana nak lepaskan dia daripada suami dia untuk Nabi Daud berkahwin. Maka Nabi Daud kerap kali menghantar suami dia dalam banyak peperangan, sehingga suami dia memegang bendera panji Islam, dan Nabi Daud perintahkan dia duduk bahagian depan supaya mendapat kemenangan. Nabi Daud hantar dia berkali-kali supaya dia dibunuh, sehinggalah terbunuhnya suami perempuan tadi. Maka Nabi Daud berkahwin dengan perempuan tadi. Ini cerita Israiliyat, cerita yang merendah-rendahkan martabat seorang Nabi. Mana mungkin Nabi Daud suka dengan bini orang, mana mungkin Nabi Daud nak buat helah seperti itu, hantar dia berkali-kali dalam peperangan supaya dia mati cepat. Nabi Daud boleh berkahwin dengan perempuan tersebut. Ini semua perkara yang tidak layak untuk diceritakan dalam kuliah-kuliah tafsir. Diceritakan hanya sebagai satu sempadan untuk mengatakan cerita ini adalah cerita Israiliyat, cerita yang tidak benar, sumber yang tidak benar. Ibnu Katsir sendiri menyatakan kebanyakan di kalangan ulama-ulama tafsir menceritakan di sini kisah-kisah perkhabaran-perkhabaran, kebanyakannya adalah Israiliyat. Di antaranya adalah didustakan cerita tersebut. Maka pengarang kitab Safatul Tafsir kata, kami tinggalkan semua itu, tak nak panjangkan kitab kami. Okey. Seterusnya, فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ. Maka kami pemaafkanlah, maafkan Nabi Daud alaihissalam di atas kesalahan tersebut dalam memutuskan keputusan kepada dua orang lelaki tadi. Ibnu Katsir menyebutkan Allah Ta'ala dah maafkan Nabi Daud apa yang telah terdahulu, iaitu dikatakan satu kaedah, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Nabi Daud ni antara orang-orang yang abrar, antara orang-orang yang muqarrabin. Orang kebaikan, orang-orang yang baik adalah satu kesalahan orang-orang yang mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Al-abrar atasnya adalah al-muqarrabin, dan lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Hasanatul abrar, orang-orang yang al-abrar yang buat baik ini, kebaikan dia, sayyiatul muqarrabin sebenarnya adalah satu kesalahan bagi orang-orang yang dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ada satu benda yang mana benda itu bagi kita benda biasa, tapi bagi Nabi itu adalah dianggap kesalahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey. Wa inna lahu, sesungguhnya bagi Nabi Daud di sisi Allah Ta'ala, la zulfa, dekat, mempunyai karamah, iaitu kemuliaan yang tinggi selepas daripada mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa husna ma'ab, dan juga mendapat tempat yang baik di akhirat kelak. Ya Dawud, wahai Nabi Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, sesungguhnya kami melantik kamu, menjadi kamu sebagai khalifah di permukaan bumi untuk mentadbir urusan-urusan dunia, maslahat-maslahat dunia. Fahkum bainan nasi bil haqq, kamu jatuhilah hukuman sesama manusia dengan sebenar-benarnya, dengan adil, mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkannya syariat tersebut kepada kamu. Wala tattabi'il hawa, jangan kamu mengikut hawa nafsu kamu. Fayudillaka an sabilillah, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sesatkan kamu di perjalanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innal ladhina yadhilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang sesat di perjalanan Allah, bagi mereka azab yang keras, azab yang keras. Azabillah, innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab, sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah, bagi mereka azab yang pedih pada hari kiamat nanti, dengan sebab apa yang mereka lupakan, lupanya mereka, tinggalnya mereka daripada penghisaban. Mereka lupa terhadap hari penghisaban. Di antaranya kerana mereka tak beriman terhadap hari hisab. Kerana bahawasanya mereka, kalaulah mereka beriman terhadap hari hisab, hari akhirat nanti, mereka pasti buat bekalan, persediaan untuk hari akhirat. Allah Subhanahu, Abu Hayyan menyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Nabi Daud sebagai khalifah di permukaan bumi, menunjukkan tempat Nabi Daud alaihi salatu wassalam dan pilihan yang dipilih oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Bukan tempat, tapi Allah Ta'ala menjadikan Nabi Daud sebagai khalifah di permukaan bumi, menunjukkan makanah, pangkat Nabi Daud, pangkat kenabian, dan juga pilihan yang Allah Ta'ala buat, pilihan yang tempat Nabi Daud sebagai khalifah. Diriwayatkan daripada Ibnu Katsir bahawasanya Abu Zur'ah, dia masuk bertemu dengan Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik telah berkata kepadanya, akhbirni ayuhasabu al-khalifah, kamu bagi tahu kepada aku, adakah dihisab khalifah pada hari penghisaban nanti? Fa innaka qad qara'tal Quran, sesungguhnya kamu kan baca Quran, wa faqihta, dan kamu adalah faham Quran. Cuba kamu cerita sikit mengenai dengan khalifah ini, adakah mereka akan dihisab ataupun tidak? Wahai Amirul Mukminin, dia berkata, wahai Amirul Mukminin, Aku katakan seperti mana yang aku katakan tadi, wahai Amirul Mukminin. Apakah jawapannya? Apakah jawapan daripada Sayyidina Umar, daripada Amirul Mukminin Walid bin Abdul Malik? Walid bin Abdul Malik kata, qul fi amanillah, katakanlah kepada mereka dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam keamanan, jagaan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata, Walid bin Abdul Malik, dia berkata lagi, wahai Amirul Mukminin, anta akrim 'ala Allah, anta akramu 'ala Allah, au Dawud alaihi salatu wassalam,
wahai Amirul Mukminin, kamu lebih mulia ke atas Allah atau Nabi Daud alaihi salatu wassalam? Kamu ataupun Nabi Daud? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua makhluk dan juga an-nubuwah, kenabian. Summa tawa'adahu fi kitabih, kemudian Allah Ta'ala beri ancaman dalam kitabnya, ya Dawud, wahai Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, sesungguhnya kami jadikan kamu adalah khalifah di permukaan bumi. Hukumlah manusia sesama adil, jangan ikut hawa nafsu menyebabkan hukuman tersebut telah menyesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Ta'ala dah sebutkan keingkaran orang musyrikin terhadap Quran, terhadap risalah, hari kebangkitan, Allah Ta'ala susuli dengan menyebut kisah Nabi Daud alaihissalatu wassalam, menggembirakan, memotivatkan Nabi SAW. Disebutkan di sini beberapa bukti atas kebangkitan, tersebarnya dakwah Nabi SAW. Antaranya kemudian Allah Ta'ala menceritakan hikmah penurunan Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyusulkan selepas itu hadis, cerita mengenai kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam, Sulaiman bin Daud, sebagai menyempurnakan bagi objektif yang utama mengenai sebutan kisah-kisah para anbiya dalam Quranul Karim. Kita sambung sedikit lagi mengenai dengan ayat pada ayat yang wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Pada ayat ke-27, selepas mana Allah Ta'ala menceritakan keingkaran orang-orang musyrikin kepada Quran, kepada risalah kenabian, kepada hari kebangkitan, mereka semua ingkar. Allah Ta'ala susuli dengan menyebut kisah Nabi Daud alaihi salatu wassalam, memotivatkan Nabi, memberi semangat kepada Nabi dalam dakwah Nabi. Dan Allah Ta'ala sebut juga di sini sebahagian bukti-bukti tentang hari kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan hikmah penurunan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyusulkan selepas itu cerita tentang kisah Nabi Sulaiman bin Daud, menyempurnakan objektif kisah Quran ini. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Kami tak ciptakan dunia ini dan apa yang di dalam dunia ini, kami tak ciptakan sia-sia, terutamanya makhluk-makhluk yang ajaib, yang penuh dengan keajaiban seperti langit, dan juga planet-planet yang selain daripada bumi. Zalika dhannul ladzina kafaru. Allah Ta'ala tak ciptakan bumi dan apa yang di antara bumi dan langit ini, tidak ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya sia-sia. Tetapi orang yang kafir, mereka menyangka ciptaan yang disebutkan itu, mereka menyangka apa? Mereka hanyalah sia-sia dan tidak beriman terhadap hari kebangkitan. Fawailul lilladzina kafaru minan nar. Celakalah bagi orang yang kufur. Bagi orang yang kufur
kerana azab mereka adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala mencela mereka atas sangkaan buruk mereka ini. Allah Taala kata, am naj'alul ladina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Adakah kami menjadikan orang-orang beriman, orang-orang yang baik seperti orang kafir, orang yang membuat kerosakan? Ataupun kami jadikan orang-orang yang baik, orang-orang yang abrar seperti orang-orang yang asyrar, orang-orang yang jahat? Objektif dia, maksud daripada ayat ini nak bagi tetap sama pada hikmah Allah Ta'ala. Orang yang baik takkanlah balasannya sama dengan orang yang jahat. Kemudian orang yang membuat kebaikan takkanlah sama pahalanya dengan terhadap orang yang membuat kesalahan. Dalam ayat ini juga istidlal, ada satu istidlal dalil, mengambil dalil ke atas hari kebangkitan, hari pembalasan. Dan padanya juga sebenarnya ada janji yang baik daripada Allah dan juga ancaman daripada Allah. Ibnu Katsir menyatakan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawasanya bukanlah daripada keadilan Allah, hikmah Allah, tidak adalah sama antara orang beriman dan juga orang kafir. Antara adilnya Allah, hikmahnya Allah, kebijaksanaan Allah, Allah Ta'ala tidak samakan antara orang beriman dan juga orang kafir. Apabila seperti itu, maka tak dapat tidak balasan diberi pahala kepada orang yang baik, orang yang jahat diberi neraka. Akal yang normal, yang sempurna juga menunjukkan balasan dan juga hari kebangkitan selepas kematian ini. Kita melihat orang yang zalim akan bertambah hartanya, anaknya dan juga nikmatnya, dan juga mati tanpa sebarang hukuman. Kami melihat orang yang taat, orang yang dizalimi, orang yang mati dalam keadaan susah. Maka tidak dapat tidak ada hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini dan juga itu. Ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kemuncak penurunan Quran ini adalah untuk beramal dan tafakkur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan ini, wahai Muhammad, kepada kamu, satu kitab yang azim, yang jalil, yang besar. Katsirul khairat wal manafi', banyak sungguh manfaat, banyak sungguh kebaikan, manfaat agama dan juga dunia. Liyadabbaru ayatihi, kami turunkan Quran supaya mereka tadabbur ayat-ayat Allah, mereka berfikir tentang rahsia-rahsia yang pelik dan juga hukum yang al-jalil. Waliyatadzakkara ulul albab, supaya orang-orang ulul albab dapat mengambil peringatan terhadap Quran ini. Ulul albab orang yang mempunyai akal yang normal. Hasan al-Basri menyatakan, wallahi ma tadabbarahu bihifzi hurufihi wa ida'ati hududihi hatta inna ahadahum la yaqul wallahi laqad qara'tu al-Quran fama asqattu minhu harfan. Hasan al-Basri menyatakan, Allah Ta'ala, demi Allah, apa yang ma tadabbarahu, apa yang kamu tadabburnya dengan penjagaan huruf-hurufnya dan juga penjagaan huruf daripada disia-siakannya, sehingga salah seorang di kalangan mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya aku telah baca Quran, aku tak gugur satu huruf pun. Wa qad asqata, sedangkan dia telah menggugurkan satu huruf. Wallahu kulluh ma yara lil Quran alaihi asar fi khalqin wala amalin, dan tidak dilihat pada Quran itu sesuatu pun kesan pada makhluk dan juga pada beramal dengannya. Allahumma ja'alna mimman qara'ahu wa tadabbarahu wa amila fihi bima fihi.
Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang yang membaca Quran, tadabbur Quran, beramal yang isi kandungan Quran. InsyaAllah kita masuk pada ayat berikutnya. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.